DAP Pulau Pinang untuk memberikan kenyataan media DAP Negeri Pulau Pinang. Selamat pagi diucapkan kepada para media. Selamat pagi diucapkan kepada Setiausaha Agung DAP Malaysia, Saudara Lim Guan Eng, Pengerusi DAP Pulau Pinang, Saudara Chow Kon Yeow, Saudara Steven Sim, Setiausaha Publicity Pulau Pinang, Saudara Jason Heng, Setiausaha Organisasi DAP Pulau Pinang, Saudari Lim Siew Kim, Ketua Wanita DAP Pulau Pinang serta rakan-rakan MPSA yang bersama dengan ahli majlis, dengan rakan-rakan yang bersama kami pagi ini. Hentikan politik dendam terhadap Pulau Pinang, kembalikan 4 projek infrastruktur. Kini sudah hampir setahun sejak pengkhianatan langkah Sheraton berlaku pada 23 Februari 2020 yang membawa kepada penubuhan Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional yang tidak dipilih rakyat. Ini merupakan pengkhianatan pertama oleh Perikatan Nasional terhadap rakyat Pulau Pinang dan Malaysia yang telah memberikan mandat kepada Pakatan Harapan untuk mentadbir sebagai kerajaan dalam pilihan raya umum 2018. Dalam tempoh kurang dari setahun selepas pengkhianatan pada Februari 2020, Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional telah membatalkan 4 projek infrastruktur penting di Pulau Pinang. Pembatalan tersebut dijangka akan mengakibatkan kerugian kewangan berbilion-bilion ringgit kepada rakyat Pulau Pinang selain kesan buruk terhadap sosial ekonomi. 4 projek yang dibatalkan oleh Perikatan Nasional adalah: pertama, projek kereta kabel Bukit Bendera bernilai 100 juta ringgit. Kedua, projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang bernilai 800 juta ringgit. Ketiga, jaminan pinjaman Kerajaan Persekutuan untuk pembinaan sistem transit aliran ringan LRT Pulau Pinang untuk menyelesaikan masalah kesesakan trafik yang serius dan menambah baik kesaling hubungan antara pulau dan seberang perai. Keempat, ferry ikonik Pulau Pinang. Projek-projek ini telah diluluskan berdasarkan keperluan dan kepentingan melalui proses sewajarnya semasa pentadbiran Kerajaan Persekutuan Pakatan Harapan. Namun dalam masa beberapa bulan sahaja merampas kuasa dengan kaedah yang tidak demokratik, Perikatan Nasional telah membatalkan projek-projek ini tanpa sebarang alasan yang kukuh. Kerajaan Perikatan Nasional jelas sedang menindas negeri dan rakyat Pulau Pinang dengan membatalkan projek-projek infrastruktur penting tersebut. Kerajaan Perikatan Nasional telah mengetepikan sumbangan 1.6 juta rakyat Pulau Pinang ke arah pembangunan ekonomi Malaysia. Pada 2019 sahaja, Pulau Pinang telah menyumbang 94.7 bilion ringgit kepada KDNK negara dan merupakan penyumbang keempat terbesar di kalangan negeri-negeri di Malaysia. Malangnya, kami telah dibalas dengan pembatalan projek-projek infrastruktur utama yang penting untuk perkembangan seterusnya negeri kami. Pulau Pinang juga telah menyumbang kira-kira 7 bilion ringgit kepada pendapatan negara, tetapi menerima balik amat sedikit daripada Kerajaan Persekutuan. Walaupun mempunyai sumber dan kuasa yang amat terhad, Kerajaan Negeri Pulau Pinang bertekad telah meneruskan projek-projek tersebut demi kepentingan negeri dan manfaat rakyat Pulau Pinang. Contohnya, kedua-dua projek kereta kabel Bukit Bendera dan LRT telah diteruskan melalui model pembiayaan alternatif. Dengan ekonomi Malaysia yang sedang mengalami kemelesetan pasca COVID-19, projek-projek ini adalah penting untuk merangsang ekonomi, mencipta pekerjaan dan memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat. DAP Pulau Pinang mengesa Kerajaan Perikatan Nasional untuk menghentikan politik dendam terhadap negeri dan rakyat Pulau Pinang melalui kempen tanda tangan massa,
Kempen tanda tangan ini bertujuan mengembeling suara rakyat Pulau Pinang membantah pengkhianat besar terhadap negeri Pulau Pinang oleh Kerajaan Perikatan Nasional dan mengesa kerajaan mengembalikan 4 projek infrastruktur tersebut. Bertindak sekarang demi membantu Pulau Pinang mendapat kembali hak kita, kami menyeru rakyat Pulau Pinang dan semua yang sayangkan Pulau Pinang untuk menyokong kempen tanda tangan ini. Kempen ini akan dilaksanakan dengan pematuhan penuh SOP COVID-19. Orang ramai boleh memberikan sokongan dengan menurunkan tanda tangan di semua pejabat wakil rakyat dan pejabat DAP di negeri Pulau Pinang. Tanda tangan ini boleh dilakukan secara atas talian di laman berikut atau scan ini QR code. Okay. Kempen ini akan berlangsung sehingga Kerajaan Persekutuan mengembalikan semua projek infrastruktur tersebut. Terima kasih. Hui Ying, Setiausaha DAP Negeri Pulau Pinang. Sebelum saya membuka sesi ini kepada pihak media, saya ingin menjemput saudara Chow Kuan Yew, pengerusi DAP Pulau Pinang untuk memberikan kenyataan beliau. Terima kasih Saudara Steven Sim, Setiausaha Publicity DAP Negeri Pulau Pinang. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Lim Hui Ying, Setiausaha DAP Negeri Pulau Pinang kerana telah membaca kenyataan untuk melancarkan kempen tanda tangan masa berhubung dengan isu yang dinyatakan tadi. Terima kasih juga kepada Setiausaha Agong kerana bersama-sama untuk melancarkan kempen tanda tangan pada pagi ini dan akan memberi ulasan terhadap isu berkenaan. Jadi sebagai pengerusi DAP Negeri Pulau Pinang, saya merasakan apa yang berlaku kepada negeri Pulau Pinang menunjukkan kita senantiasa diketepikan oleh Kerajaan Persekutuan dan projek-projek ini semua adalah penting kepada pembangunan masa depan negeri Pulau Pinang dan perlu dilaksanakan seperti dirancangkan dan dijadualkan. Maka tujuan kempen ini akan membawa isu kepada rakyat jelata supaya mereka dapat mengikuti perkembangan projek-projek penting ini dan melalui kempen ini juga mereka boleh menyatakan pendirian atau sokongan kepada projek-projek sedemikian. Sebenarnya dalam PRU 14 yang lalu, pada masa itu Saudara Lim Guan Eng yang memimpin kempen pilihan raya di negeri Pulau Pinang telah pun melontar isu ini kepada pengundi-pengundi dengan menjemput pengundi menyatakan pendirian mereka sama ada sokong atau tidak projek-projek ini melalui undi mereka. Dan jelas sekali undi menunjukkan mereka sokong kenyataan sedemikian dan mahukan projek-projek ini dilaksanakan. Dan syukur melalui undi mereka kita dapat menang Kerajaan Persekutuan. Walaupun apa yang berlaku sudah menjadi sejarah, namun dalam tempoh 22 bulan Pakatan Harapan menjadi kerajaan atas beberapa isu ini. Satu, Saudara Lim Guan Eng apabila membentangkan belanjawan tahun 2020 mengumumkan peruntukan 100 juta. Walaupun 100 juta sebahagian besarlah daripada anggaran kos, namun itu tindakan yang diambil oleh Kerajaan Pakatan Harapan
untuk membantu negeri Pulau Pinang memperolehilah projek kereta kabel ke Bukit Bendera sebagai satu alternatif kepada kereta Hill Railway yang sedia wujud, yang sudah menarik penumpang-penumpang yang bertambah begitu mendadak. Keduanya, mengenai pembesaran lapangan terbang, saya pun percaya rundingan pun sudah diadakan apabila Pakatan Harapan menjadi kerajaan dan projek ini pun hampir mau dilaksanakan. Ya. Dan menunggu kelulusan, kebenaran merancang dan lain-lain kelulusan dari pihak kerajaan tempatan. Bagi LRT pula, saya pun pernah Perdana Menteri pada masa itu, Dr. Mahathir Mohamad, Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memberi surat kepada saya selaku Ketua Menteri, nasihatkan bahawa sebuah special purpose vehicle company ditubuhkan dan kerajaan dan nasihat bahawa pinjaman boleh diperolehi dan kerajaan persekutuan akan memberi jaminan, garanti lah untuk kita memperoleh pinjaman-pinjaman. Ferry kita pun sudah tahu dalam bulan Disember 2019, Finance Minister pada masa itu pun melulus peruntukan 30 juta untuk menambah baik kemudahan perkhidmatan ferry, termasuk syarat untuk mengekalkan ikonik ferry. Jadi itu latar belakang mengapa kita merasakan a sense of loss, sebab semua ini ditarik balik ataupun dihentikan. Jadi kita mau melalui kempen ini mendapat pernyataan Raja Jelata untuk menyampaikan mesej yang terang kepada kerajaan persekutuan. Di samping itu, saya pun ambil sedikit masa untuk memberi status terkini lah. Tadi saya cakap sebagai pengerusi DAP Pulau Pinang, sekarang saya beri sedikit makluman selaku Ketua Menteri lah. Bagi kereta kabel Bukit Bendera, Perbadanan Bukit Bendera akan mengumumkan tender untuk private sector financing untuk membina projek ini pada minggu akan datang. Melalui PFI lah, swasta boleh ambil bahagian. Keduanya, lapangan terbang antarabangsa, kita pun maklumkan kepada Menteri bahawa MPPP sudah luluskan planning permission dan sebagainya, sepatutnya boleh mulakan projek. Dan saya pun tekankan 2-3 kali semasa berjumpa dengan Lee Ka Siong dan berucap di Parlimen bahawa projek ini kerana sudah ada pembiayaan, sudah ada kelulusan, perlu dilaksanakan, tak perlu tunggu keputusan kajian lapangan terbang. Itulah yang Menteri sendiri umumkan. Ketiga, mengenai tarik balik jaminan itu melalui surat kepada kerajaan negeri, saya mahu aku ia menjejaskan perancangan kita. Kalau ada jaminan dapat pembiayaan melalui pinjaman, dalam kata Saudara Lim Guan Eng sendiri, jaminan itu seperti satu grant kepada negeri untuk melaksanakan projek ini. Memandangkan sudah ditarik balik, kita perlu mengatur semula perancangan kewangan kita untuk mencari kaedah-kaedah yang sesuai
supaya kita boleh mulakan tambakan laut dan selepas itu memulakan projek LRT. Kenyataan ini jelas dinyatakan dalam kenyataan tadi, iaitu kita akan memastikan walaupun hadapi cabaran ini, kita akan terus usaha untuk merealisasikan projek-projek penting ini demi pembangunan negeri Pulau Pinang, wilayah utara dan negara Malaysia. Lebih-lebih lagi dalam suasana pandemik COVID ini yang memerlukan projek-projek untuk menjana ekonomi dan pembangunan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Chow Kuan Yeow, dan akhir sekali saya menjemput Saudara Lim Guan Eng, Setiausaha Agung Kebangsaan DAP untuk memberikan ucapan beliau. Okey, saya nak ucapkan terima kasih dan ucapkan tahniah kepada itu DAP Negeri Pulau Pinang kerana melancarkan kempen tanda tangan ini. Saya rasa amat bermakna kerana ia melibatkan kepentingan dan juga faedah kepada rakyat Pulau Pinang. Keseluruhan 1.6 juta rakyat Pulau Pinang akan kerugian kerana kehilangan 4 projek ini yang telah diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Ini keempat-empat ini diluluskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan, tetapi pun telah ditidakkan dan dirampas balik oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dan kami rasa ini adalah satu tindakan balas dendam politik oleh pihak kerajaan PN yang sengaja nak memangsakan rakyat kerana kerajaan negeri berlainan dalam aspek politik. Kalau anda semua perhatikan, daripada 4 projek ini, 3 ada berkaitan dengan Menteri Pengangkutan, iaitu tidak lain tidak bukan Wee Ka Siong. Dan nampaknya beliau menjadi senjata utama untuk memangsakan Pulau Pinang. Dan di sini kami harap bahawa rakyat boleh menyokong kempen ini kerana ini adalah penting bukan sahaja untuk mendapat balik infrastruktur, projek infrastruktur yang telah pun diluluskan, tapi untuk memastikan bahawa kerajaan PN tidak ambil tindakan lain atau mengambil langkah-langkah lain untuk membatalkan projek-projek lain lagi. Tiap-tiap hari kita lihat, kalau sebelum ini ferry ikonik diteruskan tiba-tiba dihentikan. Kita tak tahu tahun 2021 apa lagi yang akan dibatalkan oleh kerajaan PN ke atas negeri Pulau Pinang. So di sini saya nak ucapkan tahniah atas usaha ini kerana ini adalah penting untuk menimbulkan kesedaran rakyat Pulau Pinang tentang apa yang mereka kehilangan dan harus berusaha untuk mendapat balik sebagai hak rakyat Malaysia dan juga negeri Pulau Pinang. Sekian, terima kasih kepada semua. Sekarang saya membuka. Saya nak tambah sedikit, tadi lupa dengan ferry ya. Saya telah nyatakan 3 perkara. Yang perkara keempat mengenai ferry, Exco semalam bermesyuarat sudah membincang isu ini dan mengarahkan Yang Berhormat Zahril sebagai Exco Infrastruktur mengadakan perbincangan dengan pihak wajib dan selepas itu akan buat pengumuman dalam kadar segera. Mungkin sehari 2 Yang Berhormat Zahril akan buat satu kenyataan untuk menyatakan pendirian pihak kerajaan negeri. Sekian. Okey, sekarang saya membuka sesi ini kepada pihak media untuk sesi bersoal jawab. Any question? Dibatalkan oleh kerajaan PN. Tapi kalau kita lihat ini, ia melibatkan Kementerian Pengangkutan secara langsung, iaitu ferry, LRT dan juga itu jaminan. Tapi ia apa-apa pun melibatkan Kementerian Kewangan. So Kementerian Kewangan adalah standard lah. Tapi sebagai kementerian pelaksana,
Daripada 4 projek ini, 3 ini adalah berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan. Ini adalah satu realiti lah. Apa yang berlaku berkaitan dengan kementerian mesti melibatkan Kementerian Kewangan. So baik secara langsung atau tidak langsung. Tapi sebagai Kementerian Pelaksana tentu adalah Kementerian Pengangkutan.